dan memanjangkan umur kita dapat berada lagi dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh cahaya, bulan yang menguatkan lagi rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bila kita berada dalam bulan Rabiul Awal ini memang setiap harinya patutlah kita syukur, kan, sebab ia membantu kita untuk menambahkan lagi ingatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi hadis yang keempat ataupun hadis yang ke-57 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang keempat daripada bab as-sidq, bab benar, bersifat benar. Hadis yang keempat ini kita bacakan dahulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadin muttasilin dari Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala ar-rabi'u an Abi Thabit wa qil Abi Sa'id wa qil Abi al-Walid Sahl bin Hunayf wa huwa badriyun radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغ الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه اللهم اجعلنا منهم. Rawahu Muslim. Hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sabit, ada yang kata Abi Sa'id, ada yang kata Abil Walid. Ini perbezaan para ulama tentang kunyah beliau. Kunyah ni maksudnya bapa siapa ataupun anak siapa, mak siapa, kan. Jadi ada perbezaan lah, tak apa, yang penting nama beliau adalah Sayyidina Sahal bin Hunayf. Sayyidina Sahal bin Hunayf ni disebutkan di sini wa huwa badriyun. Badri ini maksudnya hadir di peperangan Badar. Hadir di peperangan Badar. Badriyun. Badri maksudnya masuk perang Badar. Macam itulah. Okey. Radhiyallahu anhu. Bahawa Nabi SAW bersabda. Okey, kenapa disebutkan Badri? Kenapa nak kena sebut? Kenapa perang Uhud ke perang Khandaq ke perang-perang yang lain tak disebut macam ni? Tapi perang Badar disebutkan sebab perang Badar ni khusus didoakan oleh Nabi SAW. Khusus Nabi SAW bagi tahu pada mereka, buatlah apa saja kerana dosa-dosa kalian telah diampunkan. Khusus mereka ni adalah sahabat yang paling mulia selepas daripada 10 para sahabat yang dijanjikan syurga. Jadi Badar ni orang yang menyertai perang Badar ni istimewa. Istimewa. Dan perang Badar ni antara perang yang kalau kita ingat balik sirah dia, Nabi SAW tak suruh sahabat bersiap untuk pergi perang. Dan Nabi SAW tak suruh semua. Nabi tak kata apa, tak pukul gendang perang, istilah dia. Dan perang Badar tak macam tu. Perang Badar ni pergi dalam keadaan sahabat-sahabat ada yang sekadar bawa tongkat, ada yang bawa kayu, bahkan ada yang pakai slipper je. Macam itulah. Okey, jadi mereka ni memang special lah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum ajma'in. Bahawa Nabi SAW bersabda, man sa'alallaha ta'ala, sesiapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pada Allah Taala asy-syahadah, mati syahid, mati syahid, bisidqin, dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, betul-betul minta mati syahid, maka ballaghahullahu, maka Allah akan sampaikannya manazilash syuhada, kedudukan orang yang mati syahid, wa in mata ala firasyih, walaupun dia mati di atas tilamnya, di atas katilnya. Dan kalau kita perhatikan hadis ini, kan, Nabi SAW sebutkan tentang bisidqin, itu adalah syaratnya, mesti dengan benar. Nak minta mati syahid, kan, dipanggil sebagai syahid. Kenapa dia dipanggil sebagai syahid? Disebutkan kerana Allah dan malaikat menyaksikan untuknya mendapat syurga. Itu asal maksud asy-syahadah dekat sini, kan, maknanya confirm dapat syurga. Ada juga ulama sebut
kenapa dinamakan sebagai syahid? Kerana dia syahid, dia menyaksikan. Menyaksikan apa? Sebab orang yang mati syahid, dia sama macam orang yang hidup, dia tidak mati. Kan? Dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan, jangan sangka mereka tu mati. Kan? Jadi, bal ahya, kan? Mereka tu hidup, maka disebutkan syahid. Ada yang disebutkan kerana malaikat rahmat menyaksikan untuk mereka. Jadi dapat rahmat yang sangat luas. Jadi dipanggil juga syahid. Dan juga ada yang kata syahid ini kerana apa? Kerana nanti di hari nanti bila dia bangkit nanti dia telah ataupun nantinya, bukan nanti, di dunia lagi dia telah menyaksikan, telah menunjukkan persaksian akan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia bangkit untuk melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sampailah dia terbunuh. Jadi itu juga dipanggil sebagai syahid. Okey. Kalau hadis ni kalau kita perhatikan betul-betul, Nabi SAW pesan satu perkara, iaitu kalau nak minta pada Allah Ta'ala itu minta dengan hati yang benar, hati yang jujur, dan sungguh-sungguh minta pada Allah, ikhlas pada Allah SWT, Allah akan mustajabkan. Dan sebab bila kita dah berniat, bila kita dah berniat untuk melakukan satu perkara, lepas tu kita tak dapat buat perkara tersebut, kan pahala tu dah diletakkan oleh Allah SWT. Tapi dengan syarat niat tu memang niat yang betul lah. Kalau doa kat sini disebutkan doa kat sini dengan bisidqin, dengan benar, maknanya niat dia betul lah. Kan memang betul-betul dia nak mati syahid. Jadi walaupun dia tidak mati syahid, dia mati di atas katil sekalipun, dia dapat pahala mati syahid. Kerana apa? Kerana niat dia niat yang betul. Kan? Dan memanglah kita kata dah, sebelum daripada ni kita dah belajar dah dalam hadis yang awal-awal dulu, kan, orang yang berniat untuk melakukan kebaikan, dia tak dapat buat kebaikan tersebut, Allah Ta'ala tulis dah bagi dia pahala kebaikan tersebut. Dan tentu sekali lah, kalau kita kata kita nak mati syahid, niatnya kena betul juga. Tadi kita kata niat yang betul-betul bersungguh-sungguh nak mati syahid itu satu. Kemudiannya niat yang betul untuk mati syahid itu sendiri pun. Maksudnya mati syahid itu biar dengan niat yang betul. Janganlah bersungguh memang dia nak mati syahid. Tapi sebab apa? Sebab nak nanti orang respect, nak orang muliakan dia, orang hormat, orang sebut-sebut, kata dia tu kan mati syahid tau. Bukan dengan niat macam tu. Niat betul-betul untuk menegakkan kalimah Allah, nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau niatnya betul, barulah dia dapat kedudukan para syuhada. Ini yang kita biasa sebut syahid ni kan ada 3 kan, syahid dunia, syahid akhirat, dan syahid dunia dan akhirat. Jadi kalau syahid dunia saja rugilah. Syahid dunia macam mana? Dekat dunia je lah orang panggil dia syahid. Tapi dekat akhirat dia tak dapat kedudukan syuhada. Jadi dekat dunia memang memang orang panggil dia syahid. Oh, dia ni mati syahid, hebatnya dia, beraninya dia berjuang jalan Allah Subhanahu Taala sampai mati. Kan? Jadi dia dapat syahid dunia saja. Yang kita nak betul-betul syahid dunia akhirat. Kan? Yang ini yang mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar orang sebut, dan itu kita tak peduli pun, orang sebut, orang tak sebut, orang kenal, orang tak kenal pun tak apa. Tapi yang pentingnya adalah di akhirat nanti dapat kedudukan orang yang mati syahid. So niat tu kena betul. So bisidqin, ini dia punya keyword dia. Sidq. Keyword dia kat situ. Okay, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-5 dalam bab sifat benar ini. Abi anhu qala al-khamisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabna biha wa lamma yabni biha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufa wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru awladaha faghaza fadana min al-qaryati salat al-'asri aw qariban min dhalika faqala lisyams innaki ma'muratun wa ana ma'mur
Allahumma ihbisha alaina. Fahubisat hatta fatahallahu alaih. Fajama'al ghanaim faja'at yani an-nar litakulaha falam tat'amha. Faqal inna fikum ghululan falyubayi'ni min kulli qabilatin rajul. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikum al-ghulul. Faltubayi'ni qabilatuka. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathati biyadi aw thalathatin biyadi faqala fikum al-ghulul. Faja'u bira'si misli ra'si baqaratin min adh-dhahab fawada'aha faja'atin naru fa'akalatha falam tahilla al-ghanaimu li ahadin qablana thumma ahalla Allahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa 'ajzana fa ahallaha lana. Muttafaqun alaih. Oh, tak perasan. Tak perasan, tak turun dekat benda ni. Muttafaqun alaih. Al-khalifat bi fathil kha'il mu'jamah wa kasril lam jam'u khalifah wa hiya an-naqah al-hamil. Okey, hadis ini cerita tentang seorang nabi yang bernama Yusha. Yusha bin Nun. Ini kata Imam As-Suyuti. Ceritanya tentang Yusha bin Nun. Apa dia? Nabi SAW memberitahu ada seorang nabi yang kita panggil tadi Nabi Yusha, berperang dengan bersama dengan berperang kemudiannya beliau berkata kepada pengikutnya, faqala liqaumihi, kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun, janganlah seseorang daripada kalian ikut, namanya ikut akulah, la yatba'anni, jangan ikut aku, seorang lelaki yang nak pergi perang, lelaki yang baru kahwin. La yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabna biha. Masuk kat sini yang baru kahwin, kalau kita terjemahkan dengan mudah. Yang lelaki yang baru berkahwin sedangkan dia baru hendak masuk tidur dengan isterinya tetapi belum sempat masuk tidur dengannya. Dia disebutkan dekat sini digunakan perkataan dia benar biha, membina untuknya. Membina untuknya dekat sini ni berdasarkan kepada adat orang-orang terdahulu, disebutkan bahawasanya mereka apabila berkahwin mereka akan buatkan lebih kurang macam kemah kan, ataupun rumah yang kecil untuk didiami dengan perempuan tersebutlah kan. Dibuat macam bentuk dipanggil apa, kubah kan, kubah ataupun kemah lah, kemah untuk bersama dengan isteri baru dia itulah. Jadi itu yang dimaksudkan ia benar biha, membina dengannya. Kan, kemudiannya tapi tak sempat, baru je kahwin, lepas tu dah kena panggil, ada apa dia panggil tu, dah dipanggil untuk pergi berperang. Jadi bila dah dipanggil untuk pergi berperang, jadi Nabi Yusha ni kata, siapa yang baru kahwin tak payah ikut aku. Macam itulah. Kemudiannya wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha, dan begitu jugalah orang yang baru membina rumah kan, tetapi belum sempat lagi nak buat bumbung dia, lam yarfa' suqufaha, suquf atap dia. Jadi maknanya belum sempat nak naikkan atap, baru buat rumah sikit ni cerita orang dulu kan. Jadi dia buat rumah, atap tak siap lagi. Jadi takut nanti kan kalau dia pergi berperang, dia saya teringat lagi rumah aku tu atap pun tak ada lagi ni, kalau hujan macam mana ni, macam tu kan. Kalau yang baru kahwin tu teringat dah, bini aku baru je kahwin kan, dah kena tinggal dah. Okey, kemudiannya wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha, dan begitu jugalah orang yang telah membeli membeli kambing ataupun khalifat tu diterjemahkan kat bawah oleh Imam An-Nawawi sebagai an-naqah al-hamil, unta yang hamil, unta yang bunting dalam bahasa Melayu, bunting. Okey. Begitu jugalah seorang yang membeli kambing ataupun unta yang bunting dan dia menantikan anak-anaknya, banyak anak kepada kambing tu ataupun anak kepada unta tu. Nantikan kalau dia pergi perang, kita ingat je, kalau unta aku beranak macam mana, kalau kambing aku beranak macam mana kan, ada terfikir benda tu. Okey,
Faghaza fadana minal qaryah salatal asri. Maka Nabi Yusha pun pergilah berperang, dan sampai waktu asar, kan, au qariban min dzalik, ataupun dekat-dekat dengan waktu asar, Nabi itu pun berkata kepada matahari. Nabi tadi tu, Nabi Yusha, dikata pada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Engkau diperintahkan dan aku pun diperintahkan, dan sama-sama kita ni menurut perintah Allah Subhanahu wa taala, kan. Jadi ya Allah, maka Allahumma habisha alaina, ya Allah tahanlah matahari itu untuk kami. Matahari itu tak bergerak, kan, berhenti. Fahubisat, maka matahari itu pun tertahan, hatta fatahallahu alaih, sampailah dia beroleh kemenangan, sampai Allah Taala memberikan kemenangan kepada Nabi itu. Kemudiannya dia pun mengumpulkan fajama'al ghanaim, dia pun mengumpulkan harta rampasan perang. Fajaat yakni an-nar, kemudian datang pula api untuk membakar. Okey, maksudnya asalnya didatangkan api untuk bakar harta rampasan itu, ataupun api yang datang, kalau ikut betul-betul terjemahan kat sini, api itu datang, datanglah api untuk membakar apa namanya ni, harta rampasan tadi. Fajaat yakni an-nar, tapi kat sini digunakan perkataan an-nara, kan, maknanya dengan baris atas. Kalau baris atas maknanya didatangkanlah api itu, kan, supaya litakulaha, supaya membakar harta rampasan itu. Tetapi falam tat'amha, tapi matahari tak nak bakar dia. Matahari tak nak makan dia, kan, maknanya tak terbakarlah harta rampasan perang tadi tu. Maka Nabi Yusha tadi tu, dia kata apa? Dia kata, saya yakin antara saudara-saudara kalian ada yang menyembunyikan harta rampasan. Ghulul, kan, dia kata. Dia kata pada dia punya pengikut dia, dia kata dekat kalian ni ada orang yang curi harta rampasan ni. Al-ghulul, di kalangan kalian ni ada khianat. Ada orang yang curi harta rampasan tu, takut kena bakar sekali. Kan? Jadi fikum al-ghulul, kata, dekat kalian ni mesti ada orang yang khianat ni. Fikum ghulula, and inna fikum ghulula. Maka Nabi Yusha kata, marilah kita bersalam, salam saya dengan seorang wakil daripada setiap kumpulan. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun. Di setiap kabilah bai'ah dengan aku. Salam dengan aku, bai'ah dengan aku. Kemudian seorang wakil meletakkan tangan dengan tangan Nabi. Nabi itu berkata lagi, betul, ada dalam kumpulan saudara yang hulul itu. Okey, antara ramai-ramai itu kan, dia setiap kumpulan hantar seorang wakil. Lepas tu satu orang wakil salam, seorang wakil salam, seorang wakil salam. Lepas tu bila satu wakil tu salam, Nabi Yusha ni tahu. Dia kata, dia kata sebab melekat falaziqat, kan, lekat tangan orang tu. Dia kata, okay, dekat kalian ni ada yang, dekat kumpulan kalian ni, dekat geng kalian ni, kau ketua dia ataupun kau wakil dia, kan, okay, dekat kalian ni ada orang yang hulul tadi tu, ataupun orang yang khianat tadi. Jadi sini, suruh semua orang dalam kumpulan kau datang, salam dengan aku. Bila semua datang, kemudian ada 2 ataupun 3 orang yang datang tu, melekat pula tangan dia dengan Nabi Yusha. Jadi lalu Nabi itu pun berkata, ada orang dalam kumpulan saudara yang menyembunyikan harta rampasan. Kemudian kumpulan tadi tu, yang kumpulan yang kata ada yang apa tadi, curi harta rampasan tadi tu ataupun khianat tadi tu, kumpul, diorang pun keluarkan sebiji kepala yang diperbuat daripada emas. Faja'u bi ra'sim misli ra'si baqarah, seperti kepala lembu, minaz zahab, daripada emas, besarlah. Pokoknya ketul emas yang betul-betul besar, kan, dari ukir menjadi kepala, besar kepala lembu. Fawada'aha, lalu diletakkanlah benda tu, kemudian datang api dan membakar semua harta rampasan yang ada, kan. Fa'akalatha, maknanya habislah api makan semuanya. Falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana, dan tidak halal ghanimah ataupun harta rampasan untuk sesiapa pun sebelum daripada kita, tetapi lepas tu barulah Allah menghalalkan harta rampasan
perang untuk kita, lana thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a da'fana, bila Allah Taala tengok lemahnya kita, miskinnya kita, kan, dan Allah pun menghalalkannya untuk kita. Okey, apa pengajaran daripada hadis ni? Dia nak tunjukkan bahawasanya bila pergi berjihad, bila berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan niat untuk mendapat harta rampasan, kan, bukan nak kumpul harta rampasan. Walaupun harta rampasan dalam Islam dah dibenarkan dah, kan, cumanya biar dia berjuang itu bukan kerana dunia, kan, berjuang bukan kerana dunia. Cumanya kalau kita perhatikan juga hadis ni, Nabi Allah Yusha itu menyebutkan tentang orang yang baru kahwin tak payah pergi, orang yang tengah bina rumah tu jangan pergi kalau rumah belum siap. Kalau ada binatang yang nak bersalin, nak beranak pun tak payah pergi. Ini semua nak tunjukkan supaya orang tu semua pergi dalam keadaan niat yang ikhlas dan hati dia tidak tertakluk kepada dunia, kan? Dan sebahagian daripada para ulama juga menyatakan daripada hadis ini juga menunjukkan bahawasanya orang yang berjihad bagusnya adalah kita siapkan dunia mereka supaya mereka tak payah memikirkan tentang dunia, dan mereka boleh fokus pada jihad mereka. Jadi kita tolong apa-apa yang kita boleh tolong untuk dunia mereka, kan, supaya mereka tak payahlah fikir banyak tentang urusan-urusan dunia. Dan ini memang satu perkara yang kita kata pengajaran yang cukup besar dalam hadis ni juga, supaya orang yang berjihad itu dia betul-betul berjihad. Dia dah tak fikir dah tentang urusan-urusan dunia dia yang lain. Terus kalau kita tengok, kan, kalau zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia letakkan satu yang dipanggil sebagai diwan. Dia buat senarai orang yang pergi berjuang. Dia ada senarai dia ada buku daftar dia. Buku dia rekod orang yang pergi berjuang, supaya dia mudah untuk menguruskan, salah satu sebabnya lah supaya dapat senang untuk diuruskan kebajikan ahli keluarga orang yang pergi berjuang tadi tu. Jadi senang, orang yang pergi berjuang tu dah ada dia punya kebajikan ahli keluarga je, jadi tak payah fikir sangat, kan. Macam tu jugalah yang dibuat oleh contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia sponsor anak-anak murid dia belajar, kan. Semua yang belajar dengan Imam Hanifah, korang tak payah fikir pasal makan minum, korang tak payah fikir pasal pakaian, pasal tempat tinggal, semuanya disponsor. Imam Abu Hanifah kan kaya, jadi dia dapat sponsor semua anak-anak murid dia belajar dengan dia. Jadi anak-anak murid tak payah fikir banyak, kan, fokus pada pelajaran, belajar betul-betul. Sebab orang yang belajar keluar berjalan di jalan Allah pun macam orang yang keluar di jalan Allah SWT, keluar berjihad di jalan Allah. Jadi dia orang nak keluar berjihad ni benda susah. Jadi disponsor lah dia orang tu, kan, bagi makan, bagi pakaian, bagi apa semua. Bahkan pakaian yang disuruh pakai oleh Imam Abu Hanifah pada anak-anak murid dia adalah pakaian yang hebat-hebat. Bukannya pakai tu asal boleh je, kan, bukan sponsor alah budak-budak lagi, kan, belajar lagi, kan, bagi je lah apa yang ada. Tak, bahkan yang hebat-hebat tu yang Imam Abu Hanifah bagi, dahsyat. Nak tunjukkan kepada kita betapa itulah cara para ulama terdahulu. Dan begitu juga sebaliknya, tentulah anak-anak murid yang menyediakan untuk guru mereka. Imam Hanifah dia sediakan untuk anak-anak murid. Banyak juga para ulama-ulama terdahulu anak murid pula yang siapkan untuk guru mereka, supaya guru mereka tak payah nak memikirkan urusan dunia, kan, tak payah nak fikir-fikir tentang urusan dunia, fokus sahaja kepada menyampaikan risalah Nabi SAW. Tak payah fikir bulan ni nak bayar itu macam mana, nak makan apa, kan, macam mana nak pastikan dapur tu berasap, kan. Jadi ini antara perkara-perkara yang biasa kalau orang dulu-dulu kan dia akan hantar minyak lah, hantar beras lah, hantar gula lah, kan, dekat rumah tok guru dia, supaya tok guru tu tak payah fikir, kan, nak buat apa. Bahkan kalau orang perempuan tu kadang-kadang dia datang tu tolong masakkan lagi, ada orang perempuan dia tolong basuhkan baju lah, tolong apa, semua ada. Kalau kita tengok dulu, itu antara pengajaran daripada hadis ini. Kemudiannya satu lagi pengajaran daripada hadis ini adalah kita panggil mukjizat Nabi, kan. Mukjizat Nabi, dia boleh stopkan matahari tadi, kan. Matahari kot, kan, punyalah dahsyat.
tentulah dengan izin Allah SWT. Itulah kita kata Allah Ta'ala nak selamatkan kita dengan cara-cara yang pelbagai, sangat-sangat mudah bagi Allah SWT. Kan, tak ada yang sukar, tak ada yang mustahil. Senang sangat Allah Ta'ala nak buat. Dan matahari yang begitu besar tu pun Allah Ta'ala boleh berhentikan. Apatah lagi lah benda-benda kecil, kan? Allah Ta'ala boleh berhentikan, Allah Ta'ala boleh selamatkan. Bila Allah Ta'ala nak selamatkan, Allah Ta'ala selamatkan. Dan ini adalah mukjizat. Dan berkata pada makhluk yang lain, macam Nabi Yusha buat tadi tu kan, dia bercakap dengan matahari kan, engkau diperintahkan, engkau pun turut perintah, aku pun kena turut perintah. Nak bercakap macam tu pun dibenarkan sebab bercakap dengan makhluk. Kan, sama-sama makhluk, apa masalahnya? Kan, tak adalah satu perkara yang salah. Dan satu lagi pengajaran daripada hadis ini juga adalah diterima mereka punya perjuangan dan harta rampasan itu, maknanya terbakar harta rampasan itu, terbakar harta rampasan itu tanda diterima ikutkan dalam maknanya umat yang terdahulu macam tu jadi bila terbakar harta rampasan tu tanda diterima. Cumanya tak terbakar tadi tu sebab apa? Sebab ada orang yang khianat. Dia nak tunjukkan betapa bersifat jujur, bersifat benar ni penting. Bersifat jujur sangat penting. Jangan ada seorang pun yang khianat. Jadi bila ada seorang je khianat, harta rampasan tu semua sekali tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila semua sekali jujur, semua tunjukkan, semua letakkan harta rampasan, barulah diterima. Bukan senang kan. Satu kepala besar, kepala lembu emas tu kan, bukan emas setakat gelang rantai tu kan, kepala lembu besar emas tu. Jadi memang mencabar kan. Betul, mesti takkan nak bakar kot, takkan nak dibakar kot kalau dia fikir kan. Baik aku bawa balik aja. Jadi ditunjukkan betapa pentingnya kejujuran dekat sini. Dan hadis yang terakhir sekali kita ambil barakah insya-Allah 3 hadis pada pagi ni. Last sekali Fabian Huqal As-Sadisu an Abi Khalid Hakim Ibn Hazm qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bay'ihima muttafaqun alaih. Al-bay'an maksudnya orang yang berjual beli. Al-bay'an ini maksudnya orang yang berjual dan orang yang membeli. Dua-dua sekali dua-dua. Dalam bahasa Arab memang digunakan macam tu. Al-ba'i dan juga al-mushtari. Bila digabungkan dua dipanggil al-bay'an. Kedua orang yang berjual beli itu bil khiyar. Bil khiyar maksudnya boleh pilih. Pilih dekat sini maksudnya pilih untuk meneruskan perniagaan ataupun nak meneruskan transaksi tu ataupun nak putuskan, nak berhenti kan, tak jadilah beli kan. Ataupun kalau di sana dipanggil, ada juga khiyar, dipanggil khiyar majlis dan sebagainya. Khiyar majlis ni maknanya selagi mana dalam majlis transaksi tu, selagi mana belum keluar daripada kedai, boleh je lah cancel kan. Nak beli tak nak beli, nak beli tak nak beli, boleh aja. Ataupun ada juga yang dipanggil sebagai khiyar sebab aib kan, ada kekurangan pada barang tersebut. Jadi dia boleh pulangkan balik barang tu, ada defect kan, boleh pulangkan. Hadis ni hadis fiqh muamalat al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Bila sebutkan ma lam yatafarraqa maknanya selagi mana belum berpisah kan, ini dipanggil khiyar majlis. Maknanya selagi mana belum berpisah, masih lagi ada dekat dalam tempat yang sama, walaupun mungkin dah bagi duit, barang dah ambil, tapi macam tak jadilah beli kan, tak jadilah beli, patut ambil balik duit, yang ini ambil balik barang, boleh lagi macam tu. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Kalaulah mereka dua-dua ni jujur kan, benar pada apa yang mereka sebutkan, dan maknanya orang yang menjual jujur pada barang yang dia jual, orang yang beli jujur pada duit yang dia bayar. Wa bayyana, dan dia terangkan maksudnya barang ni memang ada defect sikit. Maknanya waktu dia jual lagi dia dah bagi tahu dah kan, saya nak jual handphone saya ni, dekat sini dia punya tempat cucuk dia dah hilang, contoh kan, walaupun ni contoh yang betul kan. Jadi dia punya tempat cucuk dia dah hilang, dia pun tunjuk kan, janganlah dia sembunyi-sembunyikan pula kan, sembunyi kan. Saya ingat waktu saya pergi ke Jepun, antara yang pelajar-pelajar kat sana bagi tahu, dia kata, ustaz, yang bagus ni kita beli barang second hand kat sini ustaz,
Kalau ada cala walaupun 1 milimeter, maknanya sekecil-kecil je lah maknanya. Sekecil-kecil cala pun dia akan bagi tahu. Dia akan explain. Dia kata ada cala dekat sini. Dan kalau kita jual barang second hand, ada cala, cepat-cepat dia pakai marker tutup. Kan? Pakai marker tutup cala tu. Jadi jangan bagi orang nampak. Ini maksud kalau hadis ni kata kalau kita jujur dan benar wabayyana ni maksudnya menerangkan apa defect yang ada pada barang tu. Kan? Jujur betul-betul. Burikalahuma fi bai'ihima, diberkati untuk mereka berdua pada jualan mereka berdua. Jadi jual beli mereka berdua diberkati, kan? Dapat keberkatan, dapat kebaikan yang panjang, kebaikan yang banyak, kan? Dengan jual beli mereka. Okey. Jadi mudahlah dapat keuntungan dan sebagainya. Allah Ta'ala akan mudahkan. Tapi kalaulah mereka dua menipu ataupun sembunyikan, maka akan terhapuslah keberkatan pada jual beli mereka berdua. Dan kalau ikut orang, kalau dia nak jual, dia rasa baik dia tutup aib pada barang tu, dia tutup defect yang ada pada barang tu, kekurangan pada barang tu, sebab nanti susah nak jual. Kan? Dia rasa macam tu. Tapi Rasulullah SAW nak tunjukkan bersifat jujur itu lebih patut dan akan dapat keberkatan, akan dapat keuntungan sebenarnya. Kan? Kalau kita bersifat jujur. Dan memang betul pun penjual yang jujur, dan memang betul-betul tajir al-amin as-sadiq yang jujur, yang benar akan bersama dengan para nabi di syurga nanti, kata Nabi SAW sendiri. Jadi orang yang berjual beli memang ini antara perkara yang pentinglah, kan? Pada muamalat ataupun pada transaksi perniagaan mereka, biarlah bersifat jujur dan amanah. Ya, wallahu alam. Jadi cukup setakat untuk pagi ni, pukul 8.40 pun. Tapi hadis yang terakhir itu memang kita kena ingatkan diri kita betul-betul lah. Lagi-lagi kita pada hari ni pun banyak yang berjual beli walaupun bukan businessman, businesswoman pun. And even kalau kita jual barang-barang yang kecil-kecil, kita let go kan, apa-apalah. Cuba kita tengok balik, adakah kita tutup semua benda yang apa aib dia dan sebagainya, ataupun kita jelaskan betul-betul yang ini aib dia begini, ini aib dia begini, ini aib dia begini, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan berkati. Sebab barakah daripada Allah Ta'ala tu yang paling penting kan. Barakah daripada Allah tu penting, dan dapat keberkatan insya-Allah, memang takkan rugi. Wallahu alam. Cukup setakat tu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tak ada soalan. Kita dah lama tak ada soalan. Okey. Alright. Insya-Allah bulan depan kita minggu depan kita akan sambung insya-Allah pada bab yang baru, iaitu bab yang dipanggil sebagai al-muraqabah. Kan? Muraqabah. Dia bab muraqabah ni pun penting, nak ingatkan diri kita betapa kita sentiasa berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, pengawasan Allah Taala, pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tahu apa yang kita buat, kan, kat mana pun kita berada, Allah ada bersama dengan kita. Itu dipanggil sebagai bab muraqabah. Jadi bab muraqabah insya-Allah kita baca pada minggu depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri unsa wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nazza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akir bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء لكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.